Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang bab terakhir tingkatan 5 iaitu teknologi angkasa lepas di bawah standard kandungan 9.1 iaitu satelit. Okey, jom kita belajar. Mari kita lihat dulu standard pembelajaran 9.1.1 iaitu menerangkan jenis-jenis orbit satelit. Sebagai permulaan, mari kita berkenalan dulu dengan satelit. Okay, satelit ialah objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Agak-agaknya lah, apakah contoh satelit yang ada di bumi? Okey, ada dua jenis satelit yang ada di bumi ini. Okey, iaitu satelit semula jadi dan juga satelit buatan. Okey, sebagai contoh satelit semula jadi yang paling dekat dengan bumi ialah bulan. Okey, manakala satelit buatan pula ialah roket, ISS dan lain-lain jenis satelit. Okey, sekarang cuba perhatikan animasi ringkas di sini. Okey, seperti yang dapat dilihat, bulan bergerak mengelilingi bumi di atas orbitnya sendiri. Macam mana pula dengan satelit? Satelit juga bergerak di atas orbitnya sendiri. Oleh kerana terdapat beribu-ribu satelit, maka orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan mengikut jenis ketinggian orbit atau altitude dan bentuk orbit. Mari kita belajar tentang jenis ketinggian orbit. Ada 5 jenis ketinggian orbit. Yang pertama ialah yang berwarna kuning ni, berbentuk bulatan sempurna atau namanya ialah LEO. LEO ini merujuk kepada Low Earth Orbit ataupun orbit rendah bumi. Ia berada pada ketinggian sekitar 180 sehingga 2000 km. Orbit yang kedua ialah yang warna biru ni, dikenali dengan MEO. MEO ialah merujuk kepada Medium Earth Orbit ataupun orbit sederhana bumi. Dia berada lebih tinggi daripada LEO, iaitu di sekitar 2000 sehingga 35,780 km dan berbentuk elips. Orbit yang ketiga juga berbentuk elips. Orbit yang ketiga ini namanya ialah GEO. GEO atau namanya ialah orbit geopegun ataupun geostationary orbit. Ia berada pada ketinggian 35,786 km. Sudah 3 orbit. Orbit yang keempat, dia agak condong sedikit. Ini namanya ialah GSO ataupun orbit geosegerak. Dalam bahasa Inggeris dikenali dengan geosynchronous orbit pada ketinggian 35,786 km. Orbit ini ia mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa berbanding dengan 3 orbit tadi. Dan orbit yang kelima dan terakhir ialah orbit HEO ataupun orbit tinggi bumi. Dalam bahasa Inggeris ialah High Earth Orbit. Orbit ini berada di paras yang sama ataupun lebih daripada 35,780 km dan berbentuk elips. Ini ialah 5 jenis orbit mengikut ketinggian. Seterusnya, orbit juga boleh dikelaskan mengikut bentuknya. Ada 2 bentuk orbit, iaitu yang bentuk bulatan sempurna ataupun berbentuk elips seperti mana yang dilihat dalam slide sebelum ini. Orbit apa yang berbulatan sempurna dan orbit apa yang berbentuk elips ya? Mari kita tengok. Bentuk-bentuk orbit. Orbit yang berbentuk bulatan sempurna itu ialah orbit GEO ataupun orbit geopegun. Hanya satu saja. Manakala orbit elips ialah orbit MEO dan HEO. MEO tadi ialah orbit
sederhana tinggi, manakala Heo ialah orbit tinggi bumi. Okey, dua lagi orbit iaitu orbit Leo dan orbit GSO pula berbentuk bulatan sempurna ataupun elips. Okey, ini untuk bentuk-bentuk orbit. Okey, seterusnya untuk standard pembelajaran 9.1.2, kita akan menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigi satu satelit dalam orbit elips. Okey, jom kita lihat. Kita dapat dua jenis kedudukan satelit di dalam orbit elips, iaitu apogee dan juga perigi. Apogee bermaksud kedudukan satelit yang paling jauh daripada planet ataupun bintang. Manakala perigi pula bermaksud kedudukan satelit yang paling dekat daripada planet ataupun bintang. Okey, untuk lebih memahami apa yang saya katakan tadi, mari kita perhatikan animasi ringkas orbit elips di sini. Okey, ini ialah bumi. Okey, dan bumi ini dikelilingi dengan orbit elips. Okey, di sini ada dua bahagian dekat orbit elips ini. Bahagian yang paling jauh itu dikenali dengan apogee. Ingat, apogee bermaksud satelit yang berada jauh daripada bumi. Okey, manakala bahagian sebelah lagi, dia merujuk pada satelit yang berada dekat dengan bumi ataupun perigi. Jadi, bila ingat perigi, ingat satelit yang dekat dengan bumi. Ingat apogee, ingat jauh dari bumi. Okey, boleh faham? Okey, senang je kan? Seterusnya, mari kita teruskan dengan standard pembelajaran 9.1.3, iaitu membuat perkaitan hubungan di antara ketinggian orbit dengan had laju satelit. Agak-agaknya apakah hubungan kedua-duanya? Okey, semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah had laju satelit untuk satelit kekal di dalam orbit. Kenapa ya? Okey, ini kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Okey, untuk lebih faham, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Okey, ini ialah gambar bumi yang dikelilingi oleh orbit Leo. Oleh kerana orbit Leo paling dekat dengan bumi, maka dia mempunyai had laju yang paling tinggi, iaitu 27,500 km per jam. Okey, orbit yang seterusnya ialah orbit Heo ataupun orbit tinggi bumi. Ia mempunyai kelajuan yang paling rendah kerana dia berada pada altitude yang paling tinggi, iaitu pada 35,780 km sejam. Oleh kerana dia berada pada altitude yang paling tinggi, maka dia paling perlahan kerana daya tarikan graviti terhadapnya semakin berkurang. Orbit yang ketiga ialah orbit Meo, iaitu orbit sederhana bumi. Ia berada pada ketinggian yang sederhana, maka lajunya juga sederhana pada sekitar 13,900 km sejam. Okay, berdasarkan ketiga-tiga orbit ini, Leo, Meo dan Heo, dapatlah kita simpulkan bahawa had laju orbit yang paling tinggi ialah Leo. Ini kerana Leo berada pada altitude yang paling rendah dan daya tarikan graviti yang semakin kuat. Jadi untuk Leo kekal, satelit pada Leo kekal berada dalam orbitnya, maka dia perlu bergerak dengan laju. Okey,
pada orbit Hale pula, dia mempunyai had laju yang paling rendah kerana ia berada pada altitude yang sangat tinggi dan semakin kurang daya tarikan graviti. Okey, manakala had laju bagi Mayo pula iaitu orbit sederhana bumi pula adalah sederhana. Ini kerana dia berada pada altitude yang sederhana. Okey. Pernah tak kamu terfikir apa akan berlaku jika sesebuah satelit bergerak dengan had laju yang terlalu rendah? Apa ya? Ya. Had laju yang terlalu rendah akan menyebabkan satelit bergerak jauh daripada bumi ke angkasa lepas. Macam mana pula jika had lajunya terlalu tinggi? Okey, jika had laju terlalu tinggi, sebaliknya, satelit akan terjatuh ke arah bumi. Okey, faham? Okey, untuk standard pembelajaran 9.1.4 iaitu untuk yang terakhir untuk siri 1 pada kali ini, kita akan menerangkan bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan di dalam orbit. Sebagai permulaan, mari kita belajar dulu kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Agak-agaknya macam mana ya? Okay, ini kerana satelit berada di dalam bumi, orbit pula di angkasa. Okay, ada dua kaedah. Okay, kaedah yang pertama melalui pindah secara terus ke orbit. Ini biasanya untuk orbit dekat. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan orbit pindah Hohmann. Ini biasa untuk orbit yang berada jauh. Okey, kita tengok orbit yang pertama melalui pindah secara terus. Okey, ini ialah bumi. Okey. Okey, bumi ada satu orbit warna kuning yang dekat dengan bumi. Okey, macam mana nak pindahkan satelit daripada bumi ke dalam orbit? Okey, dengan cara trajektori roket. Okey, dengan adanya trajektori roket, satelit tadi dapat dipindahkan ke dalam orbit secara terus. Okey, yang kedua, orbit pindah Hohmann. Okey, kita tengok dulu. Ini ialah bumi. Okey, ada dua. Okey, ada satu orbit kecil kat sini. Orbit yang berwarna merah. Ia berada dekat dengan bumi. Orbit yang kedua pula ialah berwarna hijau. Orbit ini dia berada agak jauh daripada bumi. Okey, macam mana satelit nak bergerak daripada orbit kecil yang warna merah ni nak masuk ke dalam orbit besar yang berwarna hijau ni. Dia berada jauh dari bumi. Okey, agak-agaknya macam mana ya? Itulah pentingnya orbit pindah Hohmann. Okey, orbit pindah Hohmann yang berwarna kuning di sini dia tak sama dengan orbit yang warna kuning di sebelah tu ya. Kebetulan warna dia sama. Okey, orbit pindah Hohmann kalau diperhatikan ia berbentuk elips. Okey, kalau dia berbentuk elips jadi dia ada apogee dan perigi. Jadi untuk membolehkan satelit bergerak daripada orbit kecil ke orbit besar yang warna hijau ni, okey, dia perlukan dua pembakaran iaitu pembakaran di perigi. Okey, pada berdekatan dengan bumi supaya membolehkan satelit tadi bergerak daripada orbit kecil masuk ke dalam orbit pindah Hohmann. Pembakaran yang kedua pula berlaku pada apogee iaitu jauh dari bumi. Okey, di sini pembakaran di sini berlaku untuk membolehkan satelit bergerak daripada orbit pindah Hohmann ke dalam orbit besar yang berwarna hijau. Okey, kita tengokkan ilustrasi ini. Okey, dia masuk ke dalam orbit besar yang berwarna hijau. Itulah ceritanya. Okey, seterusnya kita nak belajar pula tentang kenderaan pelancar.
Okey, kenderaan pelancar ia terdiri daripada satu ataupun lebih roket untuk menghantar satelit ataupun kapal angkasa ke angkasa lepas. Kita dapat dua jenis kenderaan pelancar, iaitu ELV dan juga RLV. Untuk lebih memahami, okey, kita perhatikan kat sini. Okey, ELV bermaksud Expendable Launch Vehicle dan ia hanya digunakan sekali sahaja. Okey, ini contoh gambar ELV. Manakala RLV bermaksud Reusable Launch Vehicle dan ia merupakan pelancar guna semula. Maksudnya boleh digunakan berulang kali. Okey, jom kita lihat bagaimana kedua-dua ELV dan RLV ini dilancarkan ke angkasa. Okey, berdasarkan video tadi, kita dapat membuat perbandingan di antara ELV dan RLV. Okey, ELV ataupun Expendable Launch Vehicle. RLV turut dikenali dengan Reusable Launch Vehicle. ELV maksudnya dia boleh digunakan sekali sahaja. Kemudian dia akan dibiarkan atau dibuang di angkasa. RLV pula boleh digunakan semula sebahagian komponennya. Okey, maka ELV kos pelancarannya lebih tinggi. RLV pula kos pelancarannya adalah lebih rendah berbanding ELV kerana ada sebahagian komponen yang boleh digunakan semula. Contoh ELV ialah roket, manakala contoh RLV pula ialah kapal angkasa. So, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam siri yang kedua. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih.